Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, para jemaah, para pendengar, hadirin hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, pada malam ini kita dapat bertemu kembali dalam rancangan halaqah Al-Quran yang kita adakan pada setiap hari Jumaat dan hari Ahad. Itu pada malam ini kita akan sambung pada bacaan yang telah kita berhenti pada episod yang lalu, iaitu pada surah Al-Ma'idah. Para pendengar boleh buka halaman yang ke-126. Jadi kita akan sambung pada ayat yang ke-111, ayat yang ke-112 dan ayat yang ke-113. Selepas itu barulah kita akan melihat, membincangkan tentang bab tajwid. Itu berkaitan dengan mad far'i jenis yang ketiga, iaitu kita masuk mad lazim. Jadi para pendengar sekalian, kita akan mulakan dengan kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم نور بكتابك بصري واشرح به صدري واستعمل به بدني وأطلق به لساني وقوي به جناحي وأسرع به فهمي وقوي به عزمي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اجعلنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن العظيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita akan sambung pada yang pertama, bahagian pembacaan. Itu sambil kita bertalaqi lah. Para hadirin, para pendengar boleh buka ataupun lihat yang kami paparkan pada surah Al-Ma'idah, ayat yang ke-111 hingga ayat ke-113. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا. Baik, kita berhenti pada qal. Saya ulang semula. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا. Yang kita ulang semula dari al-amin. Ada dengan nafas yang baru. Mula. An aminu bi wa bi rasuli qalu amanna wa ashhad bi annana muslimun. Ayat ke-112 mula dengan nafas yang baru dari hidung masuk ke dalam perut. إذ قال الحواريون
rabbuk. Kita berhenti pada kalimah rabbuk. Kita ulang pada hal yastati'u dengan nafas yang baru. Hal yastati'u rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama'. Kita berhenti pada waqaf sili. Dan apabila kita berhenti di sini, boleh kita sambung secara tidak perlu diulang. Kita boleh sambung dengan mengulang semula. Tapi kita boleh sambung terus. Contohnya pada qala taqullah dengan nafas yang baru. Qala taqullaha in kuntum mu'minin. Okay, kita sambung pada ayat 113. Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana. Baik, kita berhenti pada an qad sadaqtana. Saya ulang semula. Kita ambil nafas yang baru apabila kita nak mulakan ayat. Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana. Baik, kita berhenti pada qad sadaqtana. Jadi kita ambil nafas yang baru, ulang pada wa na'lam, wa na'lam. Wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alayha minasy syahidin. Okay. Boleh juga kita akhiri dengan nada penutup, iaitu kita bawa tinggi sedikit. Ambil nafas baru. Wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alayha minasy syahidin. Baik. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, ini selesai pada kita punya bacaan, iaitu pada surah Al-Ma'idah ayat yang ke-111, 112 dan juga ayat yang ke-113. Baik, jadi tadi tempat-tempat waqaf dan tidak boleh kita sama-sama tanda ataupun ditulis dan sebagainya untuk kita berhenti apabila tidak berlaku nafas panjang, nafas kita tidak sampai dan sebagainya. Baik, jadi kita berpindah pada buku ilmu tajwid yang kita jadikan rujukan sebagai panduan untuk kita mengulang kaji bab tajwid. Baik, jadi kita berada di dalam tajuk mad far'i, iaitu dalam kawasan mad
Iaitu pelajaran yang ke-15 bahagian mat. Kalau ingat lagi mat asli. Lepas tu kita masuk bahagian yang kedua, mat far'i. Kita dah melepasi mat wajib muttasil pada episod yang lalu, 3 kuliah yang lalu. Iaitu yang pertama mat wajib muttasil. Yang kedua mat far'i, yang kedua iaitu mat jaiz munfassil. Kita juga dah melihat dalam episod yang lalu. Jadi kali ini kita nak sambung bahagian jenis yang ketiga, iaitu jenis mat far'i yang seterusnya. Bagi yang ketiga ini dinamakan sebagai mat lazim. Atau nama penuhnya di sini kita spesifikkan, mat lazim kilmi muthaqqal. Boleh lihat sebagaimana yang kami paparkan pada halaman yang ke-52. Mat lazim kilmi muthaqqal, ataupun kita boleh sebut sebagai mat lazim muthaqqal kalimi. Jadi apa yang dimaksudkan dengan mat lazim kilmi muthaqqal atau muthaqqal kalimi? Maksudnya ataupun makna secara ringkas iaitu apabila huruf mad yang kita baca panjang tadi, kita nak tahu mad ini kita nak baca berapa panjang, berapa harakat, iaitu lazim. Itu yang dibaca dengan ulama tabar, ulama qurra membacanya keseluruhannya dengan kelazimannya mereka membaca dengan panjang, iaitu apabila bertemu dengan huruf bertasydid, huruf yang ada tanda syaddah. Apabila bertemu mad dan juga huruf bertasydid dan diletakkan ataupun kita sebut sebagai dalam satu perkataan. Kedua-dua keadaan ini, huruf mad dan huruf bertasydid tadi dalam satu perkataan. Jadi apabila bertemu keduanya, maka lazimnya akan dibaca dengan 6 harokat. Panjangnya adalah 6 harokat. Baik, kita terus kepada contoh ataupun misal. Yang pertama, kita ada 6 contoh pada kali ini, iaitu contoh dalam surah Al-Fatihah, juzuk yang pertama. Kalau para pendengar nak lihat muka surat yang pertama dalam Al-Quran, surah Al-Fatihah, ayat yang ke-7, pada kalimah waladhdallin. Tengok di situ ada bertemunya huruf mad dan huruf bertanda syaddah ataupun huruf bertasydid. Yang kita baca sepanjang 6 harokat. Jadi wajib ataupun kita panggil kelaziman pada bacaan yang telah diamalkan oleh para qurra, mereka bersepakat dan sebagainya, diletakkan hukum tajwid di situ untuk membaca wala bo. Nak masuk tu wala bo. Dia kena anjalkan sedikit. Nak masuk kepada lam, ada syaddah lagi. Walau itu satu syaddah, masuk kepada lam, perlukan kepada lazim muthaqqal kalimi ataupun kilmi muthaqqal, 6 harakat. Jadi kita baca 6 harakat lah. Walau dhalin. Kalau dalam solat, kalau kita baca amin. Untuk dalam bacaan salat, habis di walau dhalin, kita akan baca amin, kan? Jadi ini tambahan sedikit lah. Amin tersebut kita baca dengan tempoh 2 harakat. Amin. Jangan kita baca amin panjang lirik-lirik. Kerana yang itu dituntut 2 harakat. Nanti kita akan lihat kalau sempat berkaitan dengan beberapa bab di dalam bacaan salat. Baik, kita fokus kepada contoh yang seterusnya, iaitu di dalam surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman ayat yang ke
64. Jadi kita baca ayat yang ke-63 surah Ar-Rahman ini, kita lazim dengar fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Di situ jaga-jaga para pendengar sekalian. Tukadziban. Ini huruf dal. Dan kita masuk ayat yang ke-64, mulanya dengan kalimah mudhammatan. Ini adalah ayat yang paling pendek dalam Al-Quran. Mudhammatan. Jadi terdapatnya kalimah ini memang satu kalimah, satu perkataan. Mudhammatan. Jadi kita baca dengan 6 harakat pada kerana ada tanda huruf bertasydid setelah huruf ma. Huruf ma ini mana? Huruf alif. Ha. Sebab tu di atas tu di dalam Rasmul Uthman boleh rujuk halaman 533 juzuk yang ke-27 surah Ar-Rahman, ayat yang ke-63. Jadi ditulis di dalam Rasmul Uthman tanda panjang pada alif setelah huruf ha. Itulah tanda mad ladil kilmi muthaqqal. Kita kena baca dengan 6 harakat. Kenapa kena dibaca panjang 6 harakat dan kena dengung? Kerana huruf tasydid kali ini ialah huruf wajib gunnah. Wajib gunnah dua huruf ni, iaitu mim dan nun. Dua ini kalau ada syaddah wajib didengungkan sepanjang dua harakat. Jadi dekat situ mudhammatan. Dah 6 harakat, lepas tu masuk kepada mim. Yang tu kena 2 harakat. Jadi ha panjang 6, mim dengung 2 harakat. Tempoh 2 harakat untuk guna. Baik. Contoh yang seterusnya. Kita masuk kepada di tengah-tengah ayat. Iaitu contoh yang ketiga ini terdapat di dalam 2 surah. Iaitu kalimahnya, ayatnya berada di tengah-tengah ayat daripada contoh awalnya, iaitu tahtazzu ka'annaha. Berada dalam yang pertama boleh rujuk surah An-Naml. An-Naml ayat yang ke-10. Yang tu berada pada halaman ataupun muka surat 377. Ataupun kita boleh lihat juga contoh yang sama, ayat yang sama berada di tengah-tengah ayat yang cuma berbezalah surah yang berbeza pada muka surat 389, iaitu pada surah Al-Qasas ayat yang ke-31. Apa misalnya? Iaitu firman Allah yang kita boleh baca di sini. Yang pertama ataupun boleh lihat pada paparan yang kami sertakan. Tahtazzu ka'annaha jannu walla mudbiran wa lam yu'aqib. Panjang betul-betul. Jadi kita nak baca pada mad lazim kilmi muthaqqal. Yang lain-lain pun kita jaga. Mad asli, dengung pada nun syaddah. Setelah itu kita jumpa kalimah ka'annaha jan. Yang tu 6 harakat kerana ada selepas huruf jim huruf mad, huruf alif. Apabila ada tanda panjang tersebut, huruf mad bertemu dengan huruf yang bertasydid ataupun huruf yang bertanda syaddah, iaitu di sini jan, huruf nun syaddah. Huruf nun tadi kita tengok pada contoh kedua adalah huruf wajib gun, mim.
Yang ini pun huruf yang kedua. Wajib guna ada dua huruf, iaitu mim dan nun. Baik, jadi kita kena jaga bila setelah kita panjangkan pada selama sepanjang setempoh 6 harakat, dan kita letakkan pada nun tersebut juga haknya, iaitu wajibun ataupun wajibul gun. Ka'annaha jannu annu walla mudbira walam yu'aqib. Di sini semua ada mad yang panjang-panjang ni. Yang pertama maksudlah. Yang kedua mad lazim kilmi musaqqal. Yang ketiga dia ada idgham. Yang itu semua gunah. Huruf ya waw mim. Baik. Jadi kita tengok contoh yang seterusnya. Contoh yang keempat, iaitu inna raddu. Pada surah Al-Qasas, tadi surah Al-Qasas pun kita melihat ada alam ayat yang ke-31. Yang ini ayat yang ke-7 para pendengar sekalian, halaman 386. Ini ayat yang ke-7 surah Al-Qasas. Allah sebut pada kalimah ini terdapat hukum ataupun tajwid yang disebut sebagai lazim kilmi musaqqal pada awal kalimah contoh yang tersebut. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Dia bukan pada di awal ni, dia di akhir ayat. Tetapi permulaan ada contoh yang di sini ialah menyatakan pada di pertengahan ayat tadi, ayat ke-7 di pertengahan habis dah hujung tu. Inna ra tu kena panjangkan sepanjang 6 harakat. Jadi cara nak masuk dia ini mirip-mirip dengan waladhdallin. Kita nak masuk dia inna radduhu ilaiki wajah ila akhir ayat. Baik, jadi kita masuk dengan 6 harakat, kerana dal tersebut ada tanda syaddah. Jadi bila mad lazim musaqqal kalimah ini semua kita jumpa tanda mad bertemu dengan syaddah, mad bertemu dengan syaddah. Jadi dia panjang dan nak kena masuk pada syaddah itu ada dua. Yang pertama apabila hurufnya huruf gunnah, iaitu huruf mim atau nun, kena tenggung 2 harakat. Dah masuk 6, dah baca 6 masuk huruf tersebut, kalau gunnah mim atau nun kena 2 harakat dulu baru lepaskan baris ni dan baca sambung. Seterusnya. Tapi kalau bukan huruf yang gunnah, bukan mim bukan nun, jadi contohnya huruf dal, huruf dal. Jadi kita tak perlu nak rod, nak tahan 2 harakat. Jadi 2 harakat itu terdapat pada tempoh gunnah, huruf-huruf gunnah. Jadi selain huruf gunnah kita tidak perlu 2 harakat, tetapi perlu ada penekanan sedikit. Contohnya dekat walau, jangan walau, yang tu tak ada syaddah. Jadi ni ada syaddah. Huruf pada mad lazim kalimah musaqqal ini tanda panjang disertakan dengan huruf yang bertasydid. Baik, kita tengok contoh yang kedua sebelum akhir, iaitu pada surah As-Saffat. Surah As-Saffat pada halaman yang ke-446, para pendengar boleh rujuk pada juzuk yang ke-23 surah As-Saffat ayat yang pertama. Surah As-Saffat ini pada ayat yang pertama contohnya di sini ialah was-saffati saffa. Itu alif lam syamsiyah. Baik. Jadi kita baca dengan was-saffati saffa. Jadi kita masukkan was
Kita masuk dulu wealth, jangan was, ya, wealth. Buka dulu waw. Waw tu fathah masuk pada sa tu. Dan apabila kita baca wealth, kita panjangkan sa itu sepanjang 6 harakat. Dan kita masuk kepada fa bagi ada tanda syaddah tersebut hidup ataupun dapat didengari oleh orang yang mendengar ataupun didengari oleh kita sendirilah dalam keadaan kita baca secara bersendirian. Jadi kita baca panjang 6. Ulang semula. Was-saffati saffa. Surah As-Saff, As-Saffat. Bagi contoh yang terakhir ni, sebelum kita akhiri pada bab tajwid kita, iaitu pada kita akan melihat pada contoh surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar ni pada halaman yang keberapa? 465. Boleh rujuk juzuk yang ke-24 surah Az-Zumar. Boleh tengok juga contoh yang terpaparkan di sini, iaitu ayat yang ke-64. Pada akhir-akhir sebelum tamatnya ayat tersebut ada kalimah yang mengandungi mad lazim kilmi muthaqqal ataupun muthaqqal kalim. Ingat tadi mad lazim yakni mad yang dibaca panjang. Yang lazim ini maksudnya kebiasaan ataupun selalunya, dan memang dibaca dengan kelaziman tersebut panjangnya 6 harakat. Baik, jadi kita bertemu lagi dengan huruf yang kita sebut huruf mad bertemu dengan di sini kita baca huruf mad dia bertemu dengan huruf yang bertanda syaddah. Afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Kalimah ta'muruni. Ingat, bila ayat yang panjang-panjang ini, harakatnya panjang dan sebagainya, kita perlu ambil nafas supaya tidak berlaku tak sampai ataupun nafas kita pendek ataupun putus secara tiba-tiba. Baik, kita ambil nafas dari hidung dan kita masuk dan baca dengan Afa ghairallah. Ra tu tebal kerana sebelum lafaz jalalah huruf tersebut bertanda fathah. Rallahi ta'muru. Yang tu kita panjangkan sepanjang 6 harakat. Harakat di situ 6 kadar, iaitu kita masukkan kepada huruf. Di sini kita bertemu lagi dengan huruf syaddah. A'budu ayyuhal jahilun. Muru. Yang tu kita baca dengan 6 harakat. Dipanjanglah. Jadi ingat, apabila mad lazim kilmi mustaqal ataupun mustaqal kalimi bertemu saja huruf mad dengan huruf yang bertanda syad ataupun huruf yang bertasydid. Cuma ada dua keadaan lah. Yang pertama, kita jumpa huruf tanda tasydid tu yang ada huruf-huruf gunnah, nun atau mim kena dengung. Lepas 6 harakat masuk huruf tersebut, dengung dulu baru sebut dia punya baris. Ataupun huruf yang tidak gunnah, selain mim dan nun, kena syaddah tu tekan sikitlah bagi ada. Maksudnya tempat syaddah tu berlaku lah. Contohnya sof ataupun walau bo. Jangan sampai syaddah ni lah. Jadi bezanya huruf yang ada gunnah kena didengungkan 2 harakat. Setelah 6 harakat tadi dengung dulu 2 harakat, baru sebut dia punya baris. Ataupun huruf yang bukan gunnah 6 harakat kemudian
Tanda syaddah tu ditekankan sebelum kita baca sambung kepada ayat yang seterusnya ataupun sehingga akhir ayat. Jadi insya-Allah kita akan sambung ni pada episod yang akan datang. Saya kira cukup sekadar sendahulu perkongsian kita pada malam ini. Sebelum saya akhiri, jadi saya akan kongsikan satu hadis yang kita selalu perlu jadikan semangat, jadikan satu ambil fadilat daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang disebut di Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, iaitu yang kita selalu dengar, man qara'a harfan min kitabillah. Kalau kita baca daripada matan Ibnu Mas'ud, an Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW sampaikan, Nabi SAW bersabda, iaitu man qara'a harfan, barang siapa yang membaca satu huruf, man qara'a harfan min kitabillah, daripada apa yang terdapat dalam kitab Allah, yakni Al-Quran, falahu bihi hasan, maka akan Allah berikan padanya satu kebaikan. Falahu bi hasan. Dan disambung lagi, wal hasanatu bi asyri amthaliha. Dan apa yang diberikan kebaikan tadi, iaitu digandakan kebaikan tadi dengan setiap satunya menjadi 10. Apa yang satu menjadi 10, iaitu yang disebut sebagai huruf. Di sini wal hasanatu bi asyri amthaliha. Maksudnya satu kebaikan, iaitu satu huruf tadi yang kita baca, Allah gandakan kepada 10 kebaikan. La aqulu alif lam harfan. Tidak aku sebutkan, maknanya Nabi SAW beritahu, bukannya alif lam mim tu satu huruf ataupun satu kebaikan yang akan dibagi, yang Allah akan berikan 10 itu bukan alif lam mim satu, ataupun alif lam mim tadi satu menjadi 10, bukan. Walakin alifun harfun, akan tetapi alif adalah satu, iaitu harfun, satu huruf. Wallamu harfun, dan lam satu huruf. Wa mimu harfun, dan juga mim satu huruf. Kita selalu dengar apabila disampaikan hadis berkaitan dengan kelebihan orang yang membaca ataupun mempelajari Al-Quran, bila dia belajar ataupun dia hafaz dan sebagainya, dia baca. Bila dia baca, Allah akan berikan satu huruf tersebut diganjarkan kepada 10. Ini kalau kita buat selalu amalan, satu jadi, kalau kita solat berjemaah, satu jadi 20. Tapi kalau kita baca Quran, satu huruf Allah berikan 10 ganjaran, dan kebaikan tersebut diganjarkan kepada kita, iaitu melalui Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja yang tahu berapa banyak dan sebagainya yang kita dapat. Kita tahu saja, tetapi apa yang kita peroleh hasil daripada pembacaan kita, kena jagalah dari sudut tajwid, dari sudut nafas kita, tempat keluar huruf. Jadi mudah-mudahan dengan kita menambah baik bacaan, tajwidul qiraat, memperelokkan bacaan kita dalam kita melafazkan ayat Allah ini, Allah berikan satu huruf 10 ganjaran. Jadi disebut semua ini di dalam riwayat Tirmizi, hadis yang ke-2835. Jadi wallahu ta'ala alam, sir ala barakatillah, kongsikan pada yang lain, sampaikan apa yang kita bincangkan pada malam ini, semoga mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala serta diperoleh keampunan yang dikirmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim.
Bertemu lagi pada episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.